Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan dan semua pemirsa yang senantiasa menanti siaran live kita setiap paginya, insyaAllah, alhamdulillah kita boleh berjumpa kembali pada hari Jumaat ni, hari yang mubarakah, yang mubarak, Yaumul Jumu'ah Al-Mubarakah. Jadi kita semua pada hari Jumaat ni sebaiknya jangan lupa untuk membaca surah Al-Kahfi dan memperbanyak salawat ke atas Nabi. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita ucapkan terima kasih banyak sebab tuan-tuan dan puan-puan tak bosan-bosan dan selalu mengikuti siaran live kita, baik itu sama ada yang belajar nahwu saraf di pagi hari hingga pukul 10 ataupun 10 suku. Lepas tu ada juga lagi sesi kedua, iaitu mengenai bahasa Arab Al-Quran. Jadi semoga saja usaha tuan-tuan dan puan-puan dapat menambah menambah tabungan pahala kita agar kita dimudahkan untuk masuk ke syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulai perkongsian kita pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah kita akan memulai perkongsian bahasa Arab pada pagi ini. Itu insya-Allah esok kita ada exam. Jadi insya-Allah kita akan habiskan tajuk kita pada hari ini. Kita ada 3 tajuk. Yang kesemuanya itu adalah ismun mansub, macam yang kita bincang semalam dengan Syahir. Macam mana ismun mansub tu ada apa saja ismun yang mesti mansub. Yang pertama kita belajar iaitunya apabila dia sebagai objek atau maf'ul bih, maka dia mesti mansub. Yang kedua, apabila dia sebagai maf'ul mutlaq, maka dia mesti mansub. Yang ketiga, apabila dia sebagai zaraf, maka dia mesti juga mansub. Yang keempat, yang kelima dan keenam. Jadi kita belajar yang keempat, kelima dan keenam. Iaitunya apa dia? Yang keempat iaitu hal. Yang hal ni apa dia? Macam saya berjalan dalam keadaan menangis. Bahasa Arab dia macam mana? Amshi hazinan. Saya berjalan dalam keadaan hazinan. Amshi hazinan. Saya berjalan dalam keadaan menangis. Itu hal. Itu pun juga mansub, hazinan. Yang kedua, contoh dia yang paling senang kita nak faham, itu tamyiz. Tamyiz yang mansub yang kedua. Contoh dia macam ishtaraitu salathina kitaban. Saya membeli 30 kitab, 30 buah kitab. Kitaban itu mansub. Dia mansub sebabkan apa? Sebabkan dia tamyiz. Nanti akan dijelaskan oleh Syahir. Yang ketiga itu mustasna nama dia. Kita akan belajar nanti. Yang keenam, tadi 4, 5 dan 6. Yang keenam dia adalah mustathna. Mustathna itu adalah kata nama yang jadi sebagai dikecualikan. Dia sebelum dia ada illa. Illa ni maknanya kecuali. Contoh dia lah, najaha at-talibuna, pelajar-pelajar berjaya. Kecuali seorang pelajar. Illa taliban, kecuali seorang pelajar. Jadi 3 benda
yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama nama dia hal, yang kedua nama dia tamyiz, yang ketiga nama dia mustathna. Jadi sebelum kita memulai, sebelum saya serahkan majlis ini kepada Syahir, kita dengarkanlah sedikit tausiah ataupun tazkirah ataupun sedikit kata-kata daripada Haji Zahir. Kita silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberi nikmat, memberi rahmat kepada kita, dapat kita berjumpa lagi di hari yang sangat mulia ini, iaitu hari Jumaat. Dan kita sangat-sangat jugalah bagi pihak Pusat Tarbiyah Taqwa, kita sangat-sangat bangga kerana tuan-tuan, puan-puan cukup bersabar, berusaha gigih untuk mengikuti kelas pengajian kita bahasa Arab, Nahwu dan Sorof, serta pengajian bahasa Arab memahami Al-Quran. Jadi saya tak mau nak cakap banyak, hanya ada beberapa poin kita ulang balik. Yang pertama, bila kita nak belajar ini, kita mesti ada teamwork. Kita mesti ada satu pasukan. Pasukan kita lah. Mana kita bersyukur kerana saya dapat tahu banyak daripada setengah-setengah tempat tu mereka berkumpul belajar melalui melalui Facebook ataupun melalui yang grup tu, melalui Zoom ataupun WhatsApp grup dan sebagainya. Ini sangat bangga. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat-sangat tertarik dengan satu kumpulan guru-guru. Ada ramai juga warga Mas, guru-guru agama, iaitu guru-guru bahasa Arab Al-Quran dari Johor. Masya Allah, hebat sekali mereka. Adalah guru-guru bahasa Arab Al-Quran. Mereka menyertai pengajian bahasa Arab Al-Quran. Mereka menyertai pengajian bahasa Arab Al-Quran, dan juga mereka telah membeli buku-buku Nahwu dan Sorof, kerana selama ini mereka mengajar Al-Quran di tempat-tempat masing-masing. Jadi mereka mencantum semua sekali. Semalam ni sampai satu wakil daripada mereka menghubungi untuk mendapat 20 buku. Syukur Alhamdulillah. Dan kerana apa? Nak belajar ini mesti kita ada satu tim. Kerana inilah kita dapat daripada Magelang. Sebab itu di Magelang itu setiap malam mereka ada muzakarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pun mesti ada juga kelas pengajian malam-malam untuk kita mengulangi apa yang kita ada yang satu grup tu ya. Ada lagi satu grup lagi daripada Sungai Buloh. Mereka buat satu tim juga. Mereka belajar daripada mereka minta belajar online dengan Ustaz Agong. Malam-malam ada kelas khas untuk mereka. Berapa ramai orang mereka? Lebih 10 nanti. 10 orang lebih. Mereka belajar online Zoom dengan mengikuti juga buku yang diperkenalkan Ustaz Agong, dia yang mengarang buku itu. Dia di samping buku-buku kita yang ada tu buku Ustaz Syamsul Ma'arif, mereka juga mendapatkan buku yang mudah memahami juga, iaitu karangan daripada ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah, jangan give up. Jangan give up sekali-sekali, jangan kata susah. Mesti banyak latihan. Mesti kita buat latihan-latihan yang ada itu, banyak kita ada latihan. Saya juga suka mengumumkan kepada tuan-tuan puan-puan, kita akan buat lagi tim Zoom, iaitu Syahir, lepas itu si Hafiz. Mereka dapat bantulah yang mana yang nak patah balik, nak belajar Nahwu level 1, level 1. Mereka ni boleh membantu untuk ulang kaji balik. Macam mana nak buat latihan-latihan, kita bantu macam mana latihan. Kerana latihan-latihan itu sangat-sangat mudah. Sebab itu bila tuan-tuan dan puan-puan, macam besok kita ada ujian, bila kita tengok, kita tahu tahap kita, jangan kita nak lompat dia masuk live setiap hari. Ambil balik siri-siri
Nahu sorof yang lama level 1 kita tengok yang itu. Nanti lagi pening kalau kita nak macam minggu depan dah kita naik level 3 Ustaz ya? Level 3. Naik level 3. Jadi kalau kata kita masih lagi level 4 maaf. Level 4. Jadi ini level 4 ni masya-Allah boleh kata dah merumuskan semua nahu sorof ya. Level 4 ni dah memang cukup tinggi dah tu. Jadi yang paling mustahak kita mesti menguasai level 1, level 2. Ya, ini sangat-sangat mustahak. Dan kelas tasrif yang kita ada setiap hari jam 5 suku tuan-tuan dan puan-puan, sangat-sangat baiklah. Sangat-sangat baik. Kita suruh kalau tak boleh tengok 5 suku, tengok rakaman dia. Ikutkan kerana kita kena main dengan apa yang diajar itu melalui tasrif. Kita kena main dengan perkataan-perkataan itu. Kita sama-sama menyanyi dalam siaran itu ada banyak lagu-lagu dia. Sama-sama kita belajar. Sangat mustahak kita tahu macam mana nak menguasai buku Lantera Santri. Jadi kita kena faham kita kena faham apa yang kita belajar ni, kita faham. Ambil faham tu. Kalau tak faham, kontak telefon. Telefon nanti berhubung dengan nombor yang selalu dipamerkan dalam Facebook itu, boleh berhubung dengan saya, boleh bagi komen, tidak ada masalah. Kemudian bila kita dah faham, kita mestilah menghafal. Tidak ada cara lain. Bila kita menghafal, kita kena berlatih, latihan bercakap. Kita sangat-sangat mustahak latihan bercakap dengan cara menulis. Kalau kita cakap seorang boleh, tidak ada masalah. Menulis itu sangat mustahak menulis. Ambil satu tajuk, saya sedang bermain. Jadi kita tanya balik, main di mana, dengan siapa, bila, dan sebagainya, kita dah boleh tulis ayat. Ini kita kena latih banyak, insya-Allah. Baik, mengenai ujian semua kena usaha, jangan kita rasa tak maulah. Tak apa, kita usaha. Kalau tak boleh naik ke level tak apa, duduk level 1 lagi lama. Tak ada masalah, pasal kita nak belajar ni 3 bulan. Kita nak belajar 3 bulan. Kalau kata di Bangla pun bukan semua naik. Kadang-kadang dia orang lebih suka ulang balik di level 1. Kerana nak bagi mantap betul-betul. Jadi saya tidak ada apa lagi, saya hanya merayulah kepada tuan-tuan dan puan-puan, cubalah tekan share, ajak ramai lagi. Kerana program kita ini tidak berhenti di sini. Jangan fikir kita macam pengajian Al-Quran dah sampai 100 lebih. Jadi orang baru tak boleh. Tak ada, kita ulang balik sekarang ni. Haji Yusri dah mula siarkan balik level 1, level 2. Setiap hari dia ulang balik Jadi jika ada apa-apa soalan, masukkan soalan-soalan itu, hantar melalui WhatsApp kepada saya 013-247-7760. Kena banyak bersabar tuan-tuan dan puan-puan, dan galakkanlah semua beli buku. Buku-buku ini kita sikit daripada keuntungan ini kita bagi kepada Ustaz Syamsul Ma'arif. Dan kita di sini tuan-tuan tak boleh nak cetak 100 buku. Kita kena cetak 1000 buku. Jadi sangatlah mustahak. Jangan sekali-kali kita ambil buku, kita bagi photostat. Nanti kita cari keberkatan. Kerana buku yang kita nak ni, kita mesti macam Ustaz Wan Rosli, dia baru cetak lagi 1000 sampai dia cari penaja jugalah macam mana baca-baca, dia tanggung banyak sangat Jadi kita janganlah sekali-sekali kita pula kita tolong pergi ni, kita sedekahlah kepada penerbit kepada pengarang dia, supaya bila laku ni buku ni laku, dia dapat wang dia balik. Kerana terikat pencetak dia tak akan cetak selagi kita tak bayar deposit. Bila dah habis semua, dia minta semua kena bayar. Jadi sangat mustahak lah. Jangan sekali-sekali kita ambil buku-buku kita photostat, share kepada ni, kita cari keberkatan. Saya tidak ada apa-apa lagi nak ni, hanya sangat mustahak lah. Ikutlah apa-apa ni. Kalau jika tuan-tuan ada lebih baik idea-idea, boleh bagi kepada kita melalui WhatsApp. Jangan sekali kita give up. Kalau bila semua dah aman daripada COVID dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan yang mana berdekatan itu, ataupun seminggu sekali, yang mana daripada Negeri Sembilan ke Perak, mana dekat, boleh datang. Kita ada tempat nak tinggal untuk 2 hari 1 minggu, boleh datang sini. Kita boleh duduk dengan Ustaz buat crash program 2 hari, insya-Allah. Tengoklah tuan-tuan, cuba bagi cadangan-cadangan macam mana bersama kita untuk nak menguasai bahasa Arab Al-Quran dan juga bahasa Arab Nahwu dan Sorof. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan Ustaz Agum. Ya, insyaAllah.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kepada Haji Zahir dah berikan kita sedikit motivasi agar kita lebih semangat lagi dalam belajar bahasa Arab. InsyaAllah selepas ni pelajar kita akan menjelaskan tajuk yang akan kita belajar. Jadi kita hari ini dah 3 tajuk tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kalau pun tak susah nak faham, sila tanyakan terus pada kita, kontak, dan juga saya akan berikan ringkasan insya-Allah atas apa yang akan dijelaskan oleh Syahir. Jadi untuk tak buang masa, kita bagi pada Syahir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah pada pagi yang mulia ni kita akan sambunglah pengajian kita pada muka surat yang ke-71 buku Tabel Nahu Al-Fatih. Sekejap ya. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang sudah dapat ataupun sudah ada buku ni, boleh buka pada muka surat yang ke-71 lah. Kita akan bahaskan bab baru. Jadi okey. Bab yang pertama untuk hari ni. Hal. Jadi kita nak tahu hal ni apa sebenarnya? Apa tu hal? Hal adalah kata ataupun kalimat yang menerangkan keadaan. Ini pun isim lah. Sebab kita belajar apa? Bab isim mansub kan. Isim semua. Isim yang keadaan dia nasab. Ini adalah isim yang keempat. Halah kalimat yang menerangkan keadaan. Keadaan apa? Keadaan pekerjaan tu dilakukan. Okey, hal ada yang berupa isim, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, zaraf atau jar majrur. Okey, jadi hal ni dia ada juga yang hal yang berupa isim. Maknanya macam kalimat tu kalimat isim lah. Dan ada juga yang berbentuk jumlah fi'liyah. Okey, ada juga yang membentuk jumlah fi'liyah dan ada juga yang hal tu jadi jumlah ismiyah. Zaraf pun ada, jar majrur pun ada juga. Okey. Jadi pertama sekali kita tengoklah. Ini sama je macam saya cakap, kita pernah belajar jumlah. Tengok ni ada jumlah, ada syibhul jumlah. Sama je. Kalau kita dengar jumlah, mesti ada dua jenis. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kalau syibhul jumlah mesti juga ada dua jenis, jar majrur zaraf. Dah tak ada lain dah. Kalau bab jumlah mesti jumlah fi'liyah ismiyah. Kalau syibhul jumlah dia kata tu mesti jar majrur. Kalau tak jar majrur zaraf. Ini mufrad. Macam khabar mufrad tu kita pernah belajar kan. Mufrad ni maknanya satu kalimat tu lah, tengok. Cuma apa? Dia jadi hal. Keadaan dia hal, bukan khabar ataupun bukan khabar inna ke, bukan khabar kana ke, tak. Ini kita belajar bab hal lah. Tengok mufrad, satu perkataan. Okeylah, kita kasih contoh. Tengok contoh table dia kat bawah ni. Kata qara'tu, saya telah membaca. Okey, asalnya qara'a bila masuk dhamir ana jadi qara'tu lah fi'il madi. Qara'a fi'il madi, maknanya saya telah membaca. Tu fa'il dia nampak. Dhamir baris. Okey, dah membaca apa? Dia membaca akan apa? Yang dibaca tu apa? Al-Quran. Al-Quran jadi maf'ulun bih. Kita pernah belajar kan bab maf'ulun bih level 3. Kan Al-Quran jadi maf'ulun bih. Khashi'an. Khashi'an ni jadi apa? Takkanlah dia jadi naat kepada Al-Quran. Kalau dia jadi naat kepada Al-Quran, dia kena ada alif lam sekali. Ini kena ada alif lam sekali. Maknanya kena sama alif lam, makrifah sama. Tapi ini ada tanwin, ni pula alif lam. Jadi tak sesuai untuk dijadikan sebagai naat. Jadi kita kena tengok apa? Ini adalah itulah khasyi'an ni adalah halah. Jadi bagi tuan-puan yang nak buat latihan, saya ingatkan lagi sekali,
kita perlu tengoklah pada buku ni. Buku ni dia ada siap kasih lagi perkataan-perkataan. Jadi saya ingatkan lagi, kalau kita nak faham, kita kena tengoklah dia punya makna dia kebanyakannya ada dekat sini. Tapi saya tidak menjamin semuanya lah. Saya tak menjamin semua. Tengok, ni ada banyak. Alhamdulillah kalau untuk latihan ni banyak lah. Jadi khasyian tu adalah dia jadi hal kepada qiraah ni. Lepas tu tengok, ini sama je, khasyiaini, wa huwa sya'ban. Tengok, ini untuk mufrad lah. Ini untuk mufrad ya. Okey, sebentar ya. Jadi hal ni dia punya i'rab kena mansub ya. Tapi mansub dia ada juga yang mansub untuk isim tasniah, untuk jamak muzakkar salim. Jadi kita kena bezakan, kita kena hafal semua benda tu. Kita kena hafal banyaklah. Jadi untuk contoh ni, khasyian ni jadi hal kepada qiraah. Cara dia membaca tu dalam keadaan yang macam mana? Khasyian dalam keadaan yang khusyuk. Jadi khasyian ni dalam keadaan saya ni membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Jadi ini jadi hal. Hal kepada membacalah qiraah. Okey. Lepas tu qira'a at-talibani al-Qur'ana khasyi'aini. Ini sama je. Okey, qira'a fi'il madhi, at-talibani ni jadi fa'il. Okey, fa'il i'rab dia kena marfu', kan? Tanda rafa' dia apa? Tanda rafa' dia dengan alif kat sini. Sebab apa dengan alif? Sebab isim tasniah. Jadilah fa'il kepada qira'a. Al-Qur'ana jadi maf'ul bih. Saya ulang semula. Lepas tu khasyi'aini. Kenapa khasyi'aini pula? Sebab bila dah masuk tasniah, kita kenalah bagi makna tasniah juga, makna dua. Khasyi'aini dalam keadaan mereka berdua itu khusyuk. Sama je kalau dia punya ni tu tasniah, ini pun kena tasniah juga. Okey. Sekejap ya. Lepas tu ini untuk mufrad lah. Ja'a hakimun ghadbana. Hakim telah datang ghadbana dalam keadaan dia marah. Jadi insya-Allah dia hanya, kalau untuk terjemah ni, kalau untuk kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, nak terjemah macam mana? Takkanlah saya membaca Al-Quran lepas tu khusyuk. Tak, kita macam cakap saya telah membaca Al-Quran dalam keadaan ataupun hal keadaan saya khusyuk. Khasyian. Okey, ini mufrad satu. Kalau satu ni memang isim mansub lah, sebab dia isim satu dan mansub. Ni pun mansub. Tengok khasyi'aini mansub dengan ya, khasyi'ina pun mansub dengan ya, khasyi'atin mansub dengan kasrah sebab jamak muannas salim. Ni sama, dia cuma nak kasih macam-macam isim punya contoh je. Jadi kalau tuan-puan kena ingatlah macam-macam isim dekat level 1, sebab itu memang sangat penting. Okey. Selepas tu kita tengok pula contoh untuk kita tengok contoh hal untuk itulah jumlah. Jadi kita kena tengok ada hal yang jumlah dan ada hal yang mufrad. Jadi kita jangan fikir semua jumlah ismiah itu isim. Kita tak boleh fikir macam tu. Dia pun boleh jadi hal juga. Jumlah ismiah pun boleh jadi hal. Macam khabar pun boleh jadi hal. Minta maaf. Jumlah ismiah pun boleh jadi khabar juga. Abuhu alimun Zaidun, abuhu alimun. Abuhu alimun jadi khabar kepada Zaidun. Pun boleh jadi khabar jumlah ismiah. Ni pun boleh jadi hal juga. Kita tengok. Zaidun, Zaid, ini mubtada'. Sebab apa mubtada'? Sebab isim di awal kalimat.
Tapi pelik, kenapa apa ni mubtada ada tanwin? Bukan mubtada makrifah ke? Jadi Zaid ni nama orang. Jadi nama orang termasuk dalam makrifah, isim alam. Walaupun ada tanwin, dia boleh jadi mubtada sebab apa? Dia isim alam nama orang. Jadi ini mubtada. Ya'kulu. Ya'kulu ni jadi khabar dia lah. Cuma ya'kulu ni fi'il mudhari', dalam dia ada dhamir huwa. Mana fa'il daripada? Tak ada pun. Fa'il dia ada dekat dalam. Cuma huwa tu siapa? Huwa tu, dia tu siapa? Zaid, kembali kepada Zaid. Jadi dah cukup fa'il dengan fa'il dah. Okey, dah patutnya dah cukup dah jumlah. Tapi dia nak kasih menerangkan lagi dalam keadaan macam mana dia makan tu. Wa huwa sya'banu. Okey, huwa ni mubtada, sya'banu ni khabar. Mubtada dengan khabar jadi jumlah, jadi khabar jadi hal kepada jumlah ni lah. Wa huwa sya'ban. Okey. Jadi waw ni apa? Waw ni huruf ataf ke? Bukan huruf ataf. Ini kita panggil waw haliyah. Jadi maknanya waw ni waw yang menunjukkan hal. Jadi jumlah ismiah selepas dia ni macam waw ni menandakan yang selepas dia ni adalah hal. Ini kita panggil waw haliyah. Waw ada banyak jenis. Waw qasam ada. Waw ataf. Jadi ini kita panggil waw haliyah. Okey. Wa huwa sya'banu. Boleh je cakap huwa sya'banu mubtada khabar. Dia syab'an dia kenyang. Tapi dia nak cakap apa? Dia kenyang. Tapi apa? Kenapa dia kenyang? Dalam hal dia kenyang tu, waktu dia makan, maknanya dia makan dalam keadaan dia kenyang. Ini jumlah ismiah. Lepas tu kita tengok ini jumlah kan, jumlah ismiah. Lepas tu kita tengok jumlah fi'liyah punya contoh. Ni tabqi. Ja'at Maryamu tabqi. Okey, ja'a fi'il madhi. Ta tu ta ta'nis Maryamu fa'il. Patutnya dah sempurna dah jumlah, tapi dia nak lagi untuk melengkapkan lagi, dia kata dia datang tu dalam keadaan dia sedih ataupun menangis, tabqi. Ini jumlah fi'liyah pun boleh jadi hal. Lepas tu kita tengok pula untuk syibhul jumlah. Kalau untuk syibhul jumlah ni, jar majrur boleh jadi hal, dan zaraf pun boleh jadi hal juga. Okey. Syibhul jumlah, nazara al-auladu ila tuyuri ala al-ghusni. Nazara fi'il madhi, al-auladu jadi fa'il kepada nazara. Ila huruf ja, at-tuyuri isim majrur. At-tuyuri tu isim majrur. Lepas tu alal ghusni. Patutnya dah sempurna dah jumlah. Okey, kita cakap budak-budak. Okey, nazara telah melihat al-auladu, budak-budak, ataupun telah tengok al-auladu, kanak-kanak. Tengok apa? Ila tuyuri, kepada burung-burung. Kepada burung-burung. Patutnya dah sempurna dah. Tapi dia nak lagi nak lagi sempurnakan ayat dia. Dia cakap alal ghusni, hal keadaan burung-burung itu atas dahan, atas ranting pokok. Lepas tu kita tengok contoh ni, ja'al ustadzu fi ibtisamin. Jadi ja'a fi'il madhi. Ja'a fi'il madhi, al ustadzu jadi fa'il dia. Fi huruf ja, ibtisamin isim majrur. Jar dengan majrur ni jadi hal kepada jumlah ni lah. Dia jadi hal. Jadi telah datang seorang ustaz fi ibtisamin, dalam senyuman. Maknanya hal keadaan ustaz itu dalam senyuman lah, tersenyum. Ataupun kita tengok kat sini, kalau yang ni jar majrur, ini zaraf kan. Kita dah pernah belajar zaraf. Semalam kita belajar zaraf kan. Kita tengok contoh dia. Sebab itulah saya cakap waktu bab mubtada khabar, jangan risau pasal zaraf. Jangan risau pasal zaraf. Sebab apa? Kita akan belajar. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar melepasi pelajaran zaraf lah semalam. Jadi kita tengok, jalas tu saya telah duduk baina at-talibaini. Patutnya kalau saya cakap jalas tu, dah sempurna dah jumlah, dah ada fi'il dengan fa'il, dah sempurna. Lepas tu baina at-talibaini, ini jadi mudhaf dengan mudhafun ilaih. Lepas tu zaraf ni dia jadi hal. Itu adalah contoh-contoh hal lah. Okey, lepas tu dekat bawah ni macam biasalah, cara nak huraikan je lah. Khasyi'an ni hal kerana menjelaskan keadaan. Hal dibaca nasab, tanda nasabnya fathah kerana isim mufrad. Kita selalu ulang kan. Lepas tu ini buat latihan lah. Ini kita kena buat latihan. Kita nak atas sikit. Okey.
Okey, ada latihan-latihan sikit tu. Kita buat latihan lah. Hal adalah contohkan hal yang berupa jumlah ismiah, fi'liyah dan jar majrur. Cari hal dia. Hal dia mana? Okey. Pertama, okey, kita baca. Raja'a, telah pulang al-muslimuna, orang-orang muslim, minal jihadi, daripada jihad, mansurina. Hal keadaan mereka semua ditolong. Ini jadi hal, kita bulat lah. Dia kata cari halnya, kita bulat. Dan kosakata pun ada kat muka surat sebelah. Jadi itu sahaja penjelasan daripada saya. InsyaAllah kita akan pulangkan balik kepada Ustaz Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi itulah mengenai hal lah. Jadi hal tu, kata saya buat contoh dia, pakai doroba saja, macam semalam. Atau mana pemadam saya? Ada pemadam? Ambilkan dalam kelas. Macam ni ya. Darabtu al-maktaba ghadiban. Lepas tu saya buat ja'at at-talibatu di dalam kitab tu ada. Okey, syukur saya. Okey. Wahia baqiyatun. Atau ja'at at-talibatu tabki. Ni ayat yang contoh yang hal yang kedua. Jadi hal yang pertama ini dia, ghadiban. Ini yang kedua. Ini sama bentuk dia. Okey, lepas tu yang ketiga. Yang ketiga itunya boleh juga yang ketiga kita ambil dalam kitab ni. Ja'al ustazu fi ibtisamin. Ja'at talibatu fi ibtisamin. Okey, nampak semua? Jadi kalau yang sini ni, ini hal dia. Sekejap. Ini hal dia, tuan-tuan. Ini hal dia. Jadi hal tu macam mana cara kita nak tahu? Dia ada kod dia dalam keadaan. Jadi kalau kita bagi sini ni, darabtul maktaba ghadiban. Saya memukul meja dalam keadaan. Jadi ada kod dia. Kalau semalam tu kod dia, kalau yang zaraf pada, kalau yang maf'ul mutlak dengan, kalau yang maf'ul bih akan. Kalau sini ni, saya telah memukul siapa? Saya akan apa? Akan meja dalam keadaan, marah. Jadi yang ini ni sebagai hal. Ini pun hal dia. Macam dalam kitab tu semua ada khasyian,
dan hal dia mesti nasab. Mesti nasab. Dalam kitab tu kenapa ada yang khasyi'ina? Sebabkan kalau kitab kita tengok dalam kitab tu kenapa ada khasyi'ina? Qara'a at-talibatani al-Qur'ana khasyi'aini. Sini ya. Qara'a at-talibani al-Qur'ana khasyi'aini. Kenapa khasyi'aini? Sebabkan yang dijelaskan tu yang talibani. Talibani tu 2 orang. Sebab tu hal dia kena 2 orang juga. Kalau sini ni ghadiban 1 saja. Sebabkan yang dijelaskan ini yang marah ni siapa? Yang marah ni saya kan. Saya seorang saja. Sebab tu ghadiban. Tapi kalau pelaku dia atau yang dijelaskan keadaan itu adalah 2 orang. Kalau sini ni 2 orang, pelaku dia 2 orang, ataupun kita nak jelaskan pelaku tu ada 5 orang, maka sini pun 5 orang juga. Atau sini ramai, sini maka ramai juga. Jadi sesuaikan dengan yang kita jelaskan. Kalau kita nak cakap sini ni darabu al-maktaba ghadibina jadi dia. Sebabkan sini ramai. Ghadabu, ramai orang. Mereka memukul meja dalam keadaan marah. Jadi di sini ni sebabkan sini ramai, kita nak yang marah ni siapa? Yang marah ni kan mereka. Mereka berapa orang? Ramai. Sebab tu sini ghadibina. Jadi hal ni ikutkan siapa, kita nak ikutkan keadaan siapa. Kalau sini ni keadaan si fa'il dia, keadaan pelaku. Sebab tu sini ramai. Kalau sini tadi seorang, maka sini pun seorang juga hal dia. Tapi hal tu kena mansub. Kita ambil lah sini ya. Jadi hal tu kena mansub. Kita ambil contoh yang ni. Jadi di sini ni adalah halun. Dan dia mansubun. Kalau nak macam semalam dia mansub. Selain daripada mansub, dia mansub dengan apa? Dengan ya. Kita buat bawah dia. Dia mansub dengan ya, bukan dengan fathah. Mansub dia dengan ya sebabkan ramai. Kalau sini ni baru mansub dia dengan fathah. Okey. Yang kedua, telah datang pelajar perempuan wahia tabki. Kalau tadi ni hal dia satu perkataan saja. Kalau sini ni hal dia dalam bentuk ayat. Kalau yang sini ni apa dia? Sini ada wa, hiya dengan baqiyatun. Hiya dengan baqiyatun. Ini mubtada dan ini khabar. Boleh tuan-tuan hiya baqiyatun ana talibun, kan mubtada khabar tu. Yang ini ni apa pula dia? Ini ni kan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dengan fa'il dia. Setiap fi'il kan mesti ada fa'il. Jadi ini fi'il ada fa'il dia. Ni fi'il. Mesti ada fa'il dia. Jadi tabaki ni fi'il dan fa'il. Ada 2. Jadi ada mubtada dan khabar, ada fi'il dengan fa'il. Bentuknya hal tu. Maknanya hal tu ada juga dalam bentuk ayat. Sama ada ayat ismiyah, jumlah ismiyah ataupun fi'liyah. Sini ni macam mana dia? Telah datang seorang pelajar dan dia dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Okey. Jadi kalau kita nak bagi i'rab macam mana Ustaz? Yang ni fi'il madi, ini fa'il, sama macam biasa. Fi'il, ini fa'il. Yang ini ni apa nama dia? Wawul hal nama dia. Wawul hal nama dia. Yang ini ya. Yang waw ni wawul hal. Yang hiya ni mubtada. Yang baqiyatun khabar macam tu saja. Kau ni macam mana pula? Telah datang seorang pelajar dan dia dalam keadaan menangis. Yang ini pun juga. Ini fi'il mudhari'. Fa'il dia mana? Fa'il dia mustatir hiya. Fa'il dia adalah mustatir hiya. Fi'il dan fa'il. Fi'il dan mustatir hiya. Cara kita nak menterjemahkan yang bagus dia, nanti tuan-puan cakaplah fi'il dan fa'il dalam sebagai hal. Itu saja. Fi'il dan fa'il sebagai hal. Fi'il dan fa'il sebagai hal. Kalau ini macam mana? Mubtada dan khabar sebagai hal. Macam tu cara nak jelaskan yang terakhir kali dia. Okey.
Kalau yang terakhir yang ni. Okey. Ja'at talibatu. Ini fi'il madi macam semalam, cara dia ini fa'il. Yang ini macam mana pula? Ini huruf jar. Harful jarri. Yang ini apa ni? Selepas huruf jar apa nama dia? Ismun majrur. Telah datang seorang pelajar dan dalam keadaan tersenyum. Yang ini pun juga sebagai hal juga. Telah datang seorang pelajar dalam keadaan tersenyum. Dan dia dalam keadaan tersenyum. Yang ini ni huruf jar dan isim majrur itu kedua-duanya sebagai hal. Jadi macam kita buat yang macam ayat dalam bentuk ayat, mubtada dan khabar sebagai hal, fi'il dan fa'il sebagai hal. Kalau sini ni huruf jar dengan isim majrur sebagai hal. Kalau yang ini jelas dia satu perkataan saja. Jadi sebab itulah nama dia. Yang ini ni hal mufrad, yang ini ni hal dalam bentuk ayat jumlah, yang ini ni ayat hal dalam bentuk syibhul jumlah. Huruf jar dengan isim majrur itu syibhul jumlah nama dia, tuan-tuan. Okey, kita teruskan. Silakan Syahid. Itu saja. Kita teruskan kepada tamyiz ya. Okey, baik. Jadi kita akan teruskan pada bab yang kedua untuk hari ini. Bab apa? Bab tamyiz ya. Okey. Jadi bab yang terbaru, bab tamyiz. Okey, pertama kita tengoklah. Tamyiz ni memang isim termasuk apa ni? Isim-isim yang i'rab dia nasab lah. Isim mansub. Okey, kita tengok ta'arif dia apa. Tamyiz adalah isim mansub yang menjelaskan zat, bilangan, timbangan, jarak, takaran dan sejenisnya atau nisbah, yakni jumlah yang belum jelas. Okey, tamyiz ni function isim untuk tamyiz ni apa sebenarnya? Okey, jadi function dia nak menjelaskan berat, contoh kilo apa ni? Nak menjelaskan angka tersebut lah. Jadi dia nak menjelaskan angka tersebut, nak menjelaskan pasal apa? Pasal jarak ke, nak kata okey 50 apanya? 50 berat ke, 50 apa ni, meter ke, tinggi ke ataupun sebagainya. Jadi cara dia menjelaskan itulah dengan bilangan ke, macam ialah bilangan, timbangan, lepas tu jarak, takaran dan sejenisnya, dan sejenis dengan ni lah. Atau nisbah, yakni jumlah yang belum jelas, ataupun bukan tu je, jumlah yang belum jelas pun sama juga. Nanti macam mana contoh untuk jumlah yang belum jelas? Kita akan tengoklah. Okey, pertama kita tengok tamyiz zat dulu. Okey. Kita tengok indi salasuna kitaban. Okey. Indi dia apa? Asalnya indah asalnya indah. Dia zaraf. Lepas tu disebabkan masuk ya ni, ini domir ana ni, ya ni. Jadi dia jadilah indi, mudhaf dan mudhafun ilaih. Dia jadi apa? Mubtada' muakhar. Mubtada' yang diakhirkan lah. Salasuna. Okey, 30. Kan? Indi, di sisi saya 30. Kalau kita padam kitaban, kita padam indi salasuna. Apa? Kita masih tak jelas lagi jumlah dia. Tak jelas. Jadi salasuna apa? 30 apanya? 30 kitab. Di sisi saya salasuna kitab. Kan saya cakap kalau
mubtada muakhar, kalau khabar muqaddam mubtada muakhar kita jumlah apa? Kita terjemah dengan terdapat. Kalau macam ni, di sisi saya terdapat 30 kitab. Jadi kitaban inilah yang jadi tamyiz kepada salasuna. Kalau kita cakap salasuna je tak jelas. Jadi nak kata apa? Kitaban, 30 kitab. Ini yang bilangan lah. Ishtara Aliyun. Ali telah membeli jaraman zahaban. Jadi ini patutnya jadi maf'ul bih lah. Ini jadi tamyiz. Okey, jadi jaram ni dia jadi apa ni? Zahaban ni dia jadi tamyiz kepada jaram. Jadi tamyiz ni dia macam saya cakap lah, ada yang menjelaskan berapa kilo lah, berapa panjang dia, berapa meter. Lepas tu menjelaskan ayat yang belum jelas. Jadi dekat sini dia ada contoh ishtara aliyun jaraman zahaban. Okey. Jadi inilah fa'il madhi. Aliyun jadi fa'il. Sebab apa? Setiap fa'il kita kena apa? Cari fa'il dia. Ishtara aliyun, ali fa'il. Jaraman, dia jadi apa dekat sini? Dia jadi maf'ulun bih. 1 gram. Zahaban, emas. Jadi kalau kita cakap Ali membeli 1 gram, orang tak akan faham. Orang tak akan faham. Sebab itulah dia kata kena ada benda yang menjelaskan. Jadi benda yang kasih ayat tu jelas adalah tamyiz lah. Zahaban, emas. Jadi kalau kita buang zahaban ni, dia kata ishtara aliyun jaraman, kita tak akan faham. Jadi jumlah tak sempurna, tak boleh buat jumlah. Walaupun dah cukup dah, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Walaupun dah cukup dah semua tu, tapi masih tidak cukup untuk kita memahami lah. Walaupun dalam tarkib dah cukup, tapi untuk memahami tak cukup lagi. Ataupun contoh syaribtu, syaribah fi'il madi tu fa'il dia. Kuban, 1 cawan. Kuban 1 cawan, saya telah meminum 1 cawan labanan, susu. Kalau kita cakap 1 cawan je, orang tak akan faham 1 cawan apa. 1 cawan air oren ke, 1 cawan air kosong ke. Jadi kalau kita letak labanan ni, barulah kita faham. Jadi tamyiz zat ni dia menerangkan apa? Bilangan. Ni bilangan, lepas tu timbangan. Ni timbangan lah berapa gram kan. Lepas tu jarak, ni mitrai ni 2 meter. Hablan tali, khuz mitrai ni hablan. Okey, kamu ambillah ada fi'il dengan fa'il. Mitrai ni jadi maf'ulun bih. Mitrai ni 2 meter. Orang tak akan faham 2 meter apa. 2 meter motor ke, 2 meter pembaris ke. Kat sini apa 2 meter apanya? Hablan tali. Takaran dan sejenisnya lah. Okey, ini tamyiz zat. Dia menjelaskan ni semualah, jarak semua, berat, lepas tu 1 cawan tu semualah. Ini tamyiz zat, dia menjelaskan yang ni. Tamyiz nisbah pula apa? Tamyiz nisbah pula Taba Muhammadun qalban. Ini kemungkinan besar orang akan jadi salah faham lah. Kita nak cakap lain, tapi kita lupa letak satu kalimat ni, orang akan faham lain. Contohnya Taba Muhammadun qalban. Okey, telah bertaubat. Telah bertaubat ataupun Taubat bertaubat sah. Taubat bertaubat. Telah bertaubat. Telah bagus. Tayyib. Tayyib lah, telah bagus. Taubat. Muhammad. Jadi kita nak cakap hati Muhammad tu dah jadi bagus dah. Tapi kita lupa nak letak qalban ni, dia boleh jadi salah faham. Jadi inilah tamyiz nisbat. Tamyiz, okey, kita tengok. Dia nak menjelaskan pasal Muhammad kan. Muhammad bukan bilangan, bukan timbangan. Dia macam tak ada, orang panggil Muhammad ni bukan had. Macam kalau timbangan, contohlah salah sunnah, okey, had dia sampai 30. Kalau yang ni, had dia 1 gram. Dia boleh melebihi 2 gram, 3 gram. Tapi kalau Muhammad ni, dia benda yang kita tidak boleh kira hadnya. Dia macam tak ada had dia. Itu termasuk kepada tamyiz nisbat.
Hasanun aktsaru min Khalidin malan. Okey, Hasan lebih banyak dari Khalid. Lebih banyak apa? Malan, hartanya. Ini semua yang tidak terbatas, yang kita apa ni orang panggil tak main ukur-ukuran lah. Okey. Jadi kita tengok salah satu cara nak menerangkan dia lah. Indi salasuna kitaban. Kitaban tamyiz kerana menjelaskan bilangan. Tamyiz dibaca nasab, tanda nasabnya fathah kerana isim mufrad. Pun sama. Kitaban menjelaskan sebab apa tamyiz, dan tamyiz tu dibaca apa? Dibaca nasab. Okey, tanda nasabnya fathah. Kerana apa? Kerana isim mufrad. Sama je. Okey. Lepas tu last sekali latihan lah. Latihan. Ini ada cakap dekat sini. Tamyiz adalah, tamyizat adalah, tamyiz nisbat. Dia minta contoh sekali, insya-Allah tuan-puan boleh cuba jawab. Lepas tu kat sini dia kata cari tamyiznya. Okey. So, di sini. Tabat. Kalau tadi kita jumpa taba, ni tabat. Tabat al-qaryatu. Taba fi'il madi, al-qaryatu fa'il. Hawaan. Dia bukan maf'ul bih tapi tamyiz. Okey, taba telah baik al-qaryatu. Satu kampung. Hawaan. Apa yang baik? Dia punya udara dia. Udara dia baik. Itu salah satu contoh lah. Lepas tu bulatkanlah ni sebab jadi tamyiz. Lepas tu kalau tak faham, boleh cuba cek kosakata dekat sini. Muka surat yang ke-75. Okey, jadi itu sajalah penjelasan tamyiz daripada saya. InsyaAllah kita akan cuba paparkan ke papan putih. Dan memberikan kepada Ustaz Agong. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini tamyiz ya. Tamyiz ni selalu dia kod dia apanya tu. Apanya. Apa dia? Apa dia atau apanya? Apa dia boleh, apanya? Apanya atau apa dia? Okey. Indi thalathina kitaban. Indi ni saya mempunyai, atau di sisi saya ada salasina 30. Sisi saya ada 30. Apanya 30? Okey, kitab. Kitaban. Jadi tu tamyiz tu. Sebab tu tamyiz tu lah pembeza. Dia yang membuat orang membezakan sehingga orang yang tak tahu menjadi tahu apanya. Indi thalathina kitaban. Ini dinamai tamyiz. Tamyiz. Selalunya angka-angka dari 11 sampai 99. Selepas itu tamyiz. Jadi selepas angka-angka dari 11 hingga 99, contoh dalam Al-Quran apa? Ahada asyara kaukaban. Kaukaban tu pun jadi tamyiz juga. Sebab tu dalam Al-Quran tu kan kaukaban, mansub dia. Kenapa dia mansub? Sebabkan dia tamyiz. Jadi tamyiz dan dia mansubun. Mansub dengan apa? Dengan fathah. Okey. Jadi tamyiz tu kalau yang sini ni untuk masalah angka-angka, bilangan ataupun timbangan, boleh juga timbangan. Macam jelaskan Syahid tadi. Saya Indi sini ni apa ni? Okey, mitroni. Mitroni makna dia apa? 2 meter. Saya mempunyai 2 meter. Apanya 2 meter? Apanya? Tali ya. Jadi sebab tu tulis sana habalan. Jadi dia tu jadi dia tu adalah untuk, boleh juga dikatakan untuk menjelaskan timbangan atau takaran daripada benda yang kita nak jelaskan. Okey. Habalan ke hablan? Hablan salah. Satu tulis. Hablum minan nas wa hablan. Hablan. Ya. Hubungan tali. Salah tulis. Okey, salah tulis. Kemudian kemudian ini yang pertama, ini jadi takaran. Boleh juga gram. Indi jaramun zahaban, 1 gram zahaban, 1 gram emas. Boleh juga. Kalau kita nak buat jaramun, sini tulisannya apa? Jaramun zahaban,
Saya mempunyai 1 gram emas. Okey. Nanti kalau dah tersalah baris bagi tahu saya. Sebab kadang-kadang tersilap tulis baris ya. Saya mempunyai 1 gram emas. Macam tu lah. Ini untuk takaran-takaran. Okey. Ini dinamai, sini ni ada dalam kitab ni, ini dinamai tamyiz zat. Jadi zat dia 30 ni zat dia apa? Kitab. 2 meter ni zat dia apa? Tali. 1 gram ni apa zat dia? Emas. Okey. Lepas tu tamyiz nisbat. Contoh dia dalam kitab tu, Taba Muhammadun qalban. Dalam kitab Taba Muhammadun qalban. Taubat ni maksudnya apa? Menjadi baik atau baik. Telah baik. Okey, telah baik. Ini fi'il dia. Siapa? Siapa? Muhammad. Ini fa'il dia. Telah baik siapa? Muhammad. Apanya yang baik? Hatinya. Jadi hati ini dinisbatkan kepada Muhammad. Kalau yang tadi ni, ini adalah zat kepada angka atau bilangan ataupun kira takaran. Kalau sekarang ni, qalban ni adalah benda yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Jadi telah baik Muhammad apa dia? Hatinya. Boleh juga ana aktsaru minka. Salah sunnah jadi mubtada. Salah sunnah. Salah sunnah, salah. Salah sunnah. Okey, salah sunnah. Sorry. Ana aktsaru minka malan. Okey. Ini ni saya ini sebagai mubtada, aktsaru sebagai khabar. Saya lebih banyak daripada kamu. Apanya lebih banyak? Harta. Jadi ini pun sebagai hal. Yang hal ni dinisbatkan kepada saya. Saya lebih banyak daripada kamu. Apa dia? Harta. Okey, itu okey, minta maaf tersilap tadi ya. Okey. Jadi macam tu. Jadi ada tamyiz tu yang untuk bilangan takaran, ada yang atau dinamai tamyiz zat. Kalau sini ni tamyiz nisbat. Nisbatkan sebabkan benda yang jadi tamyiz tu dinisbatkan kepada sebelum dia. Yang nak kita jelaskan tu. Ada soalan lagi? Okey. Okey, bagus. Yang ini ni memang tersilap tadi ya. Sebabkan indi ini zaraf dan ya ni sebagai mudhaf ilaih dia. Mudharaf dan mudhaf ilaih di awal ayat sebagai khabar muqaddam. Yang ini ni sebagai mubtada dia. Salasina sebagai mubtada, sama macam ni ya. Yang ni kita betul tadi. Yang ini mungkin saya tersilap tadi sedikit. Yang lain dia betul lah. Sama macam ni, ini pun juga semua. Ini pun semua sama. Ini mubtada muakhar, ini pun mubtada muakhar. Ini khabar dia. Yang kitaban, hablan, zahaban, itu semua sebagai tamyiz. Jadi ada 2 bentuk tamyiz. Boleh tuan-tuan dan puan-puan bezakan antara kedua-dua ni. Okey, itu saja dulu. Okey, sila Syahid. Baik. Alhamdulillah kita baru habis bab tamyiz. Jadi kita akan teruskan pelajaran terakhir kita pada hari ini, bab nahwu lah. Okey. Kalau yang bab terakhir ni adalah bab mustasna lah. Bab mustasna maknanya yang dikecualikan lah. Apa isi-isim? Dia mustasna ni adalah isim juga. Okey, kita tengok takrif dia lah. Pertama sekali kena tengok takrif dulu. Mustasna adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna. Maknanya setiap isim yang jatuh setelah huruf istisna ni
dipanggil mustasna ataupun dikenali sebagai alat istisna lah. Okey. Apa alat istisna? Illa ghaira siwa khala ada hasya. Mungkin petang ni kita akan ulang balik dekat buku lentera lah. Dan dia ada ni kalam tam mujab, kalam tam manfi, kalam naqis. Jadi pertama kita kena tengok. Dia ada kasih poin-poin dia banyak. Dekat bawah lah kita tengok. Okey. Okey, dekat bawah kita tengok. Okey. Mustasna adalah isim yang jatuh setelah huruf istisna. Okey, itu kita dah. Alat ataupun huruf istisna ada ni lah. Kita pun dah tengok dah tadi. Illa ghaira siwa khala ada hasya. Lepas tu mustasna minhu. Adalah kalimat yang mustasna dikecualikan darinya, seperti lafaz tullab pada kalimat okey, la'iba at-tullabu illa bakran. Okey, jadi mustasna minhu, benda yang dikecualikan. Okey, kita tengok la'iba telah bermain. Tamyiz mesti nakirah. Tamyiz mesti nakirah dan i'rab dia mansub ya. Betul. Okey, jadi kita sambung, kita tengok la'iba at-tullabu illa bakran. Telah bermain at-tullabu, pelajar-pelajar, illa kecuali bakran, bakar. Okey, bakar ni jadi mustasna. Sebab apa? Dia jatuh setelah huruf istisna illa. Okey. At-tullabu tu jadi fa'il kepada la'iba lah. Itu asal dia. Tapi kalau mustasna, kita kena carilah mustasna minhu. Okey, kalau bakran ni dikecualikan kan. Jadi dia dikecualikan daripada apa sebenarnya? Dia dikecualikan daripada pelajar-pelajar ni. Pelajar-pelajar ni adalah mustasna minhu. Mustasna minhu maknanya dikecualikan daripadanya. Maknanya bakran ni dia dikecualikan daripada pelajar-pelajar. Jadi benda yang dikecualikan daripadanya itu adalah mustasna minhu, at-tullab lah. Dia kata seperti lafaz tullab. Jadi ini mustasna minhu. Kalau mustasna yang jatuh setelah huruf istisna, kalau mustasna minhu benda yang dikecualikan daripadanya lah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini ada kalam tam mujab, kalam tam manfi. Nanti kita tengoklah apa sebenarnya. Okey, jika kalamnya tam, okey, apa makna tamnya? Makna tamnya apa sebenarnya? Makna tam ni menyebutkan mustasna minhu. Maknanya ada dalam ayat tu ada mustasna minhu. Macam ni kalam tam lah sebab ada mustasna minhu. Dan mujab, positif, maknanya tidak ada huruf illat. Tidak ada huruf nafi ataupun istifham. Nanti kita akan tengoklah. Maka mustasnanya dinasabkan. Maknanya i'rab mustasna ni akan jadi nasab bila kalam tam. Maknanya bila dalam perkataan tu ada sebut mustasna minhu. Okey. Marida al-qaumu illa Zaidan. Marida telah sakit, al-qaumu jadi fa'il. Illa kecuali Zaidan, Zaid. Okey, illa ini huruf istisna, ini mustasna lah. Okey, jadi mustasna minhu mana? Okey, Zaid dikecualikan daripada apa? Daripada kaum. Jadi kalau dikecualikan daripada kaum boleh macam munasabah, sesuai. Jadi al-qaumu ni jadi mustasna minhu kepada Zaidan. Jadi mustasna minhu ada maknanya kalam tam. Kalau ada mustasna minhu maknanya kita panggil dia kalam tam. Dan mujab, positif. Maka mustasnanya dinasabkan. Maknanya mustasna punya i'rab kena nasab. Okey. Lepas tu kita tengok sebelah muka surat ini 77 ya. Okey. Sekejap. Okey. Jika kalamnya tam dan manfi, iaitu negatif, larangan ataupun pertanyaan. Ada nafi ke ataupun ada huruf larangan, contohnya macam ada lam nahi, lam yang untuk melarang, ataupun pertanyaan ataupun istifham, maka boleh dinasabkan dan juga boleh dijadikan badal dari mustasna minhunya. Contoh dia apa? Ma hadara at-talibuna illa faridan ataupun faridun. Okey, jadi dia ada dua pilihan, nak jadikan dia nasab ke nak jadikan dia marfu'. Jadi kalau kita nak jadikan dia nasab kan, kita jadi alasan dia apa? Dia jadi alasan mustasna lah, dia jadi mustasna. Kita ada dua pilihan. Boleh pilih ni. Cuma kita kena tahu sebab apa kita jadikan dia nasab, sebab apa kita jadikan dia marfu'. Okey, dia nasab sebab jatuh setelah illa kan, mustasna. Kalau kita nak jadikan dia marfu', sebab apa dia jadi marfu'? Sebab apa dia kata jadi badal dari mustasna minhu. Faridun ni dia jadi badal kepada mustasna minhu. Inilah mustasna minhu. Ma hadara, maknanya farid ni dia terkecuali daripada at-talibuna.
Ni jadi maknanya kalau nak jadikan dia rafa' boleh, tapi alasannya kena jadi badal kepada mustasna minhu ni lah. Dan kalamnya tengok, dah cukup syarat dah ni. Kalam dia tam, okey, mustasna minhu ada. Lepas tu manfi, ada ni, ada huruf nafi salah satunya. Negatif tu huruf nafi, ada ma ataupun ada la. Lepas tu okey, itu dah. Kalau kalam dia tam kita panggil kalam tam manfi lah. Tengok, kita tengok contoh kat sini. Ada kalam tam manfi. Tengok ni, kalam tam manfi. Ni kalam tam dan ada dan manfi lah. Mala'iba at-tullabu illa taliban ataupun talibun. Boleh pilih. Kalau ini jadi mustasna, kalau ini jadi badal kepada mustasna minhu. Kita sambung. Jika kalamnya nakis. Kalam dia nakis, yakni tidak menyebutkan mustasna minhu. Okey, kalau kalam tam, lawan dia adalah kalam nakis. Kalam tam ada mustasna minhu, kalam nakis tak ada mustasna minhu. Tidak menyebutkan mustasna minhu, maka tergantung tuntutan amilnya. Contoh, okey, apa tuntutan amilnya? Kita tengok lam yajlis illa bakrun. Okey, kita dah nampak ada illa, maknanya ini adalah jumlah mustasna lah ni kan. Okey, lam yajlis ini fi'il mudhari' lah. Okey, dia maknanya tergantung tuntutan amilnya, maknanya kita kena tengok apa yang jumlah tu perlukan. Jumlah tu perlukan apa? Okey, kita tengok contoh kat sini. Lam yajlis fi'il mudhari' kan. Fa'il dia mana? Okey, kalau fa'il dia nak jadikan dhamir huwa. Huwa mestilah kena ada kembali kepada sebelumnya. Tengok, tak ada fa'il dah sebelum dia ni. Huwa tu tak tahu dekat kembali mana. Maknanya fa'il ada selepas dia. Jadi mana fa'il dia? Lam yajlis, tidak duduk. Okey, tengok mustasna minhu tak ada kan? Tak ada mustasna minhu pun. Tengok sebelum illa tak ada mustasna minhu kan. Dan ini adalah kalam nakis kan. Jadi yajlis ni dia fa'il mudhari' tapi tak ada fa'il. Fa'il di mana? Selepas illa. Jadi contohlah kita tengok, kita tutup dulu jumlah ni. Okey, dia tengok lam yajlis. Okey, dah ada fa'il, kita perlukan apa dekat jumlah tu? Kita perlukan fa'il. Jadi kita jadikanlah sesuatu yang selepas illa ni fa'il. I'rab dia bakrun, fa'il kepada yajlis. Sebab apa tak boleh jadikan apa ni? Kenapa kita tak cakap dia mustasna? Sebab mustasna minhu tak ada. Dia memang jadi mustasna sebab jatuh setelah illa, tapi i'rab dia jadi rafa'. Sebab apa? Dalam ayat ni perlukan fa'il. Jadi fa'il rafa'. Lepas tu lam adrib illa as-sariqa. Lam ni amil jazam adrib kan fi'il mudhari' majzum. Dah ada fi'il fa'il dah. Ada ana kan. Bila masuk dhamir ana adrib. Okey, dah ada fi'il fa'il. Tak ada mustasna minhu. Lam adrib. 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 Okey. Jadi ni dah ada fi'il dan fa'il. Jadi apa lagi jumlah tu perlukan? Dah ada fi'il dengan fa'il, perlukan maf'ulun bih lah pula. Mustasna minhu tak ada, dan ini kalam inilah kalam yang tak ada mustasna minhu, kalam naqis. Jadi as-sariqah ni dia perlukan maf'ulun bih. Jadi kita letaklah baris selepas baris huruf baris isim mustasna ni maf'ulun bih, baris nasab. Jadi maf'ulun bih kepada adrib. Lepas tu ma ta'allamtu illa ma'a harisin. Ma ta'allamtu, okey. Ma ni huruf nafi, ta'allamtu, ta'allama fi'il madi, tu fa'il. Tu fa'il illa ini huruf istisna. Tengok mustasna minhu tak ada lagi. Illa ma'a harisin. Ma'a ni dia apa ni? Mudhaf, harisin ni mudhafun ilaih. Dia nak kata dia lebih kurang macam jadi maf'ulun bihi jugalah. Jadi dia hanya perlukan apa yang jumlah tu perlukan, itulah tergantung kepada mustasna lah. Mustasna kena i'rab apa yang jumlah tu perlukan. Kalau perlu fa'il, jadikan dia rafa'. Kita tengoklah satu contoh. Okey, ma najaha illal mujtahidi. Okey, ma najaha illal mujtahidu. Okey, ma najaha dah ada fi'il madi, fa'il tak ada, mustasna minhu pun tak ada. Ini mustasna ni kita jadikan dia fa'il, illa al-mujtahidu. Ma qara'tu. Okey, qara'a fi'il madi dah ada, tu fa'il. Biasa kalau kita dengar qara'a al-Quran ni, al-Quran tu akan jadi maf'ulun bihi kan. Jadi jumlah ni tak sempurna lagi sebab tak ada maf'ulun bihi. Jadi kita letaklah i'rab dia ni sebagai mansub. Ini cuma kena hafal. Kena hafal je semua benda ni. Bila kalam tam manfi macam mana? Kalam tam mujab macam mana? Ini dah kalam nakis. Lepas tu ni mustasna yang jatuh setelah lafaz wasiwa ghaira wasiwa. Dibaca majrur sebab sebagai mudhaf ilaih. Contoh, la uhibbu ghaira hindin. Okey, dhahaba al-fallahuna
illal mazra'ati siwa na'imin. Okey, kita tengok satu je lah yang mudah. La uhibbu. Okey, ini kalau mustasna. Kalau mustasna tu, okey, kalau huruf istisna tu adalah huruf ghaira ataupun siwa, mustasna minhu maknanya isim selepas dia tu dibaca mudhafun ilaih. Sangat mudah kalau macam ni. La uhibbu, tidaklah aku sukai ghaira selain ghaira hindin. Selain hindun. Hindin ni dia jadi majrur sebab jadi mudhaf ilaih kepada ghaira. Kalau siwa jadi mudhaf ilaih kepada siwa. Jadi dah tahu dah. Okey. Jadi lafaz siwa dan ghaira nya seperti isim yang jatuh setelah illa. Contoh, nama al-atfalu ghaira munirin. Okey, sekarang ni kita nak bincangkan. Ghaira ni ada baris. Tapi kita nak tentukan dia baris apa? Baris ra ke, ru ke, ri. Jadi dia kata apa? Lafaz siwa ataupun ghaira. Ghaira ni seperti isim yang jatuh setelah illah. Kalau isim yang jatuh setelah illah, dia jadi mansub lah. Jadi kita bariskanlah ghaira. Mansub lah. Seperti isim yang jatuh setelah illah. Nama al-atfalu ghaira munirin. Ma la'iba al-atfalu ghaira ataupun ghairu salihin. Okey. Kalau yang kita tengok, okey, kalau contohlah, kalau ada mustasna kan. Dia kata kalau ghaira punya i'rab ni ataupun baris dia tentukan macam mustasna selepas illah. Memanglah mustasna selepas illah itu mansub kan. Tapi kita pernah belajar kalau tam manfi, dia boleh ada dua pilihan, sama ada nak kasih nasab ke nak kasih rafa'. Jadi ghaira pun macam tu. Kalau kita tengok jumlah dia tu, tengok ma la'iba al-atfalu ghaira ataupun ghairu salihin. Kalam dia tam, okey, dah tam kan, dah ada mustasna minhu dia. Lepas tu okey, kita tengoklah ni. Kita anggap ini ghaira ni isim setelah illah. Anggap dia ni sebagai mustasna. Jadi i'rab dia kenapa? Okey, ada tam dah sebab ada mustasna minhu. Manfi sebab apa? Dekat awal dia ada huruf nafi, ma. Jadi ma la'iba tidak bermain al-atfalu budak-budak ghaira ataupun ghairu salihin. Boleh juga pilih dua. Ghaira boleh, ghairu pun boleh. Macam ni juga. Tengok ni. Ni baris nasab boleh, rafa' boleh. Ghaira pun nasab boleh, rafa' boleh. Cuma isim selepas dia tu jadi apa? Jadi majrur sebab mudhafun ilaih. Okey. Lepas tu mustasna yang jatuh setelah hasya, ada, khala boleh dibaca mansub dan juga boleh dibaca majrur. Contoh, kasala al-ummalu ada rafiqan. Okey. Tapi jika khala ada hasya didahului oleh ma, maka wajib dinasabkan. Okey. Jadi kalau ada tul istisna ataupun huruf istisna tu huruf khala ada hasya, maknanya boleh dua pilihan, boleh dibaca mansub dan juga boleh dibaca majrur. Hazinas al-ummahatu khala hindan boleh atau hindin pun boleh. Boleh. Tapi ini ada syarat lagi. Kalau khala ada hasya didahului oleh ma, maknanya sebelum ada ataupun khala ataupun hasya tu ada ma, maka wajib nasabkan dia punya mustasna. Contohnya ja'a al-musafiruna ma ada farisan. Tengok ni jadi nasab wajib. Ini dia terangkan mustasna sebab jatuh setelah huruf istisna dibaca nasab, tanda nasabnya fathah kerana isim mufrad. Ini contoh, dia ada kasih juga contoh-contoh dekat table ni. Okey, kalau dekat sini ni kau tengok bila ni kita tengok ghaira lah, bila ghaira semualah. Ini semua kita dah huraikan. Lepas tu kita tengoklah dekat sini. Ini cara huraian dia. Taliban mustasna sebab jatuh setelah huruf istisna. Dibaca nasab, tanda nasabnya fathah. Sebab apa tanda nasab dia fathah? Sebab isim mufrad. Jadi bab mustasna ni dia panjang sikit lah. Dia kalau tuan-puan yang kurang faham lagi boleh check balik lah live kita, ataupun boleh tengok ulangan lah supaya lagi mudah. Sebab pembahasan dia panjang sikit. Okey, ini ada soalan-soalan, boleh insyaAllah tuan-puan boleh jawab kan? Okey, lepas tu dia kata cari mustasna. Okey, dia kata cari mustasna kan. Hazina ar-rijalu illa hamdana.
Okey, kenapa saya baca ila hamdana? Okey, kenapa saya baca hamdana? Pertama sekali dia isim ghairu munsharif, isim yang tidak bertanwin, dan dia jadi nasab. Sebab apa jadi mustasna? Ini kan kalam biasa. Kalam tam mujab orang panggil. Hamdana tu dia jadi mansub sebab jadi mustasna lah. Okey. Okey, jadi insya-Allah bawah-bawah ni ada latihan-latihan dia, lepas tu ada itulah terjemah. Kalau tuan-puan nak tu boleh cari. Jadi insya-Allah itu saja nahwu pada hari ini. Saya akan pulangkan kepada Ustaz Farid lah untuk mengajar bab tasrif. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakallah diustazkan kepada Ustaz Syahid dan juga Ustaz Agong gitu, kerana menceritakan dengan detail lah mengenai dengan sorof, dengan nahwu. InsyaAllah sekarang ini kita berada pada muka surat 30, 31 untuk menceritakan tentang fi'il 3 plus 1, 3 tambah 1, yang mana penambahannya pada huruf alif selepas fa fi'il sebelum ain fi'il. Okey, kita minta pelajar kita sebelum kita nak mulakan majlis, sama-sama kita dengarkan dendangan yang akan disampaikan oleh pelajar kita daripada muka surat 30, bermula daripada perkataan ada, yu'adi, sampailah laqa, yulaqi. Sebelum tu suka saya ingatkan terjemahan verb, ini semua verb, fi'il. Terjemahan fi'il ini perlu diingat kerana dia memainkan satu peranan yang sangat penting dalam memahami sesuatu konteks cerita, dalam memahami, dalam penulisan juga memain satu peranan yang sangat penting. Kita lihat ada yu'adi makna memusuhi, bermusuh. Bala yubali memperdulikan. Peduli makna mengambil tahu. Kalau la yubali makna tak ambil tahu, tak ambil peduli. Sama makna dengan ihtamma. Bala sama makna dengan ihtamma. Bukan balak. Balak tu musibah. Bala. Jaza yujazi membalas. Dawa yudawi mengubati. Ra'a yara, ra'a yurai, makna memperlihatkan. Itu kita panggil riak tu, memperlihatkan. Sawa yusawi, menyamai, sama menyamai. Ata, beri memberi, saling beri memberi. Afa, makna afiat, sihat, afiat. Ghala yughali, saling mahal memahalkan. Memahalkan. Laqa yulaqi, bertemu. Cuma yang kita perlu tahu, dalam wazan ini ada ketikanya dia memberi makna musyarakah. Musyarakah tu makna apa? Makna saling. Saling bantu membantu, saling debat berdebat, saling sama menyamai, saling lihat melihat, memperlihatkan. Ada ketikanya tidak memberi makna bina lil musyarakah. Banyak seperti mana bala makna peduli, mengambil berat. Tapi kalau ada saling musuh bermusuhan, kan beza. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada nyanyian. Dan mufradat vocabulary ini perlu dihafal setiap hari, setiap page, iaitu pada muka surat yang ke-30. Dipersilakan. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-30, buku Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Muka surat yang ke-30, Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Okey, insyaAllah
Kita boleh cuba sama-sama. Ada yu'adi mu'adatan idaan idaan mu'adan fahuwa mu'adin wa zaka mu'adan adilatu adi mu'adan adilatu adi mu'adan mu'adan bala yubali mubalatan bilaan bilaan mubalan fahuwa mubalin wa zaka mubalan balilatu bali mubalan balilatu bali mubalan mubalan jaza yujazi mujazatan jizaan jizaan mujazan fahuwa mujazin wa zaka mujazan jazilatu jazi mujazan jazilatu jazi mujazan mujazan dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawan fahuwa mudawin wa dhaka mudawan dawilatu dawi mudawan dawilatu dawi mudawan mudawan ra'a yura'i mura'atan riya'an riya'an mura'an fahuwa mura'in wa dhaka mura'an ra'ilatu ra'i mura'an ra'ilatu ra'i mura'an mura'an sawa yusawi musawatan siwaan siwaan musawan fahuwa musawin wa dhaka musawan sawilatu sawi musawan sawilatu sawi musawan musawan ata yu'ati mu'atatan ita'an ita'an mu'atan fahuwa mu'atin wa zaka mu'atan atilatu ati mu'atan atilatu ati mu'atan mu'atan afa yu'afi mu'afatan ifaan ifaan ifa mufa'an fahuwa mu'afin wa dhaka mu'afan afilatu afi mu'afan afilatu afi mu'afan mu'afan ghala yughali mughalatan ghilaan ghilaan mughalan fahuwa mughalin wa dhaka mughalan ghalilatu ghali mughalan ghalilatu ghali mughalan mughalan laqa yulaqi mulaqatan liqa'an liqa'an mulaqan fahuwa mulaqin wa dhaka mulaqan laqilatu laqi mulaqan laqilatu laqi mulaqan mulaqan
Alhamdulillah. Terus kita lihat pada latihan yang pertama yang bergaris ada, man ada, siapa yang bermusuh dengan wali-wali Allah. Ada adalah fi'il madhi. Man, lepas dia boleh masuk fi'il mudhari', boleh masuk fi'il madhi, dan sekiranya masuk fi'il mudhari' juga ada kalanya dengan makna madhi. Okey. Kemudian yang kedua, yujazillahul muhsinin. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang baik. Yujazi daripada jaza, yujazi. Okey. Pada fi'il mudhari'. Kemudian nombor 4, dawi, bukan dawa. Kalau dawa fi'il madhinya ada ya, tak ada ya maksudnya fi'il amar. Dawi makna berubatlah. Wa tawakkal, berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 5 adalah ar-riya. Ijtanib ar-riya'a. Ar-riya adalah daripada ra'a yura'i mura'atan riya'an mura'an. Riya adalah isim masdar. Okey. Suratul Ikhlas tusawi. Surah Ikhlas ini menyamai. Tusawi daripada sawa yusawi, iaitu fi'il mudhari'. Al-mu'atat. Al-mu'atat. Apa itu mu'atat? Iaitu daripada ata yu'ati mu'atan ita'an ata yu'ati mu'ata'an عطاء معاطا فهو معاط وذاك معاطا عطلة عطي معاطا عطلة عطي معاطا معاطا. Okey, nampak tak? Ata yu'ati mu'atatan aitaan. Mu'atat adalah ismul masdar. Ismul masdar. Maknanya pemberian. Saling beri memberi di antara kita akan menghilangkan permusuhan. Nampak Allahumma inni as'aluka al-afwa wal mu'afat fid dunya wal akhirah. Okey, mu'afah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepada kamu al-afwa, keampunan, dan juga al-mu'afat, daripada afa yu'afi mu'afatan. Mu'afatan. Okey, mu'afatan. Maknanya apa mu'afatan? Itu bukan jamak bukan jamak, tetapi dalam ismul masdar. Alif ta tu, alif ta marbutah. Maknanya ya Allah, berikanlah kepada aku minta kepada kamu keampunan dan juga afiat. Afiat, keafiatan, makna kesihatan lah. Isim masdar juga. Al-afwa isim masdar, al-mu'afat isim masdar. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Okey. Seterusnya kita masuk fi'il mudha'af. Daripada fi'il yang sama, fa'ala yufa'ilu. Okey, kita minta dendangan lagu. Dendangan lagu daripada pelajar-pelajar kita. Hajja yuhajju muhajjatan. Dipersilakan. Fal yatafaddalu mashkurin. InsyaAllah kita buka pada buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih pada muka surat yang ke-31. Bab fa'ala yufa'ilu bina mudha'af. InsyaAllah boleh cuba sama-sama. Hajja yuhajju muhajjatan hijajan hijajan muhajjan fahuwa
muhajjun wa zaka muhajjun hajilatu haji muhajjun hajilatu haji muhajjun muhajjun haqa yuhaqu muhaqqatan hiqaqan hiqaqan muhaqqan fahuwa muhaqqun wa dhaka muhaqqun haqilatu haqi muhaqqun haqilatu haqi muhaqqun muhaqqun sarra yusarru musarratan siraran siraran musarran fahuwa musarrun wa dhaka musarrun sarilatu sari musarrun sarilatu sari musarrun musarrun mada yumadu mumadatan midadan midadan mumadan fahuwa mumadun wa dhaka mumadun madilatu madi mumadun madilatu madi mumadun mumadun masa yumasu mumasatan misasan misasan mumasan fahuwa mumasun wa zaka mumasun masilatu masi mumasun masilatu masi mumasun mumasun. Alhamdulillah tuan-tuan, perkataan yang kita bincangkan pada hari ini lagunya sama, mudha'af tak mudha'af dengan naqis. Beza dia apa dia? Bezanya mudha'af ini dia hanyalah yang bersabdu. Satu lagi saya nak bagi tuan-tuan perkara yang sangat penting. Isim fa'il, isim maf'ulnya sama. Muhajjun, mukhtarun, muhajjun, muhajjun isim fa'il, orang yang berdebat. Muhajjun, orang yang didebatkan muhajjun. Orang yang berbisik musarrun, orang yang dibisikkan musarrun, sama, tidak ada beza. Okey. Jadi di sini isim zamannya sama, isim makannya sama, isim maf'ulnya sama, isim fa'ilnya sama, isim masdar miminya sama. Boleh? Kita lihat mana hajja yuhajju. Dalam Quran ada wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. Nampak tak? وحاجه قومه. Okey. Hajja yuhajju makna berdebat. Kemudian haqqa yuhaqqu makna menggugat, menuntut hak. Sarra yusarru makna membisikkan, berbisik. Mada yumadu makna menunda-nundakan. Okey. Masa yumasu makna menyentuh. Boleh juga sebenarnya kita maksudkan di sini masa yumasu makna saling sentuh menyentuh. Sebab tu dalam Quranul Karim menyebut apa tau? Yatamassa. Daripada wazan tamassa nanti kita akan belajar juga tu. Apa dia? Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Ayat atas dia. Apa dia?
والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لغفور رحيم. الذين يظاهرون tadi tu silap pakai والذي. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Nampak ya, min qabli an yatamassa. Apa maksud min qabli an yatamassa? Saling sentuh menyentuh. Makna sebelum bersetubuh. Suami isteri yang mana melakukan zihar sebelum sentuh menyentuh, makna menyetubuhi sebelum bersama. Itu makna dalam Quran ayatnya berlapis sentuh menyentuh. Okey. Bina lil musyarakah. Madda pun boleh kita maknakan dengan tunda menunda. Kemudian sarra makna saling bisik membisik. Okey. Hajja saling debat berdebat. Haqqa saling gugat menggugat. Kita terus lihat kepada latihan tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Latihan yang pertama kita lihat yuhajju Ibrahim. Ni dalam surah juzuk yang ketiga, tuan-tuan buka satu lai. Ada kisah Namrud berhujjah dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiya alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Okay, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Hajja maknanya apa? Berhujjah, saling hujjah berhujjah. Kemudian al-munafiqun muhaqqu asalnya apa? Asalnya muhaqquna. Tapi disebab dia mudhaf haram letakkan nun, dibuangkan nun. Makna orang munafik ini saling menuntut sesama mereka, menuntut keislaman. Menggugat orang Islam, maka menuntut menggugat. Kemudian terus pada muka surat yang berikutnya af'ala yuf'ilu. Cuma sebelum daripada itu suka saya ingatkan cara nak melakukan. Kita kena pergi ke papan putih lah. Cara kita nak melakukan isim fa'il. Isim fa'il untuk atas wazan fa'ala yuf'ilu cukup mudah. Nak melakukan apa? Isim fa'il. Kita lihat. Okey. Kita ambil contoh satu. Sebut contoh satu. Fi'il naqis pun boleh. Apa? Ada yu'adi. Ada yu'adi ya. Ada. Okey. Yu'adi. Bila kita nak buat isim fa'il, macam mana cara nak buat isim fa'il? Buangkan ni, huruf pertama tambahkan mim, jadi mu'adi. Isim fa'il maknanya orang yang bermusuhan. Kalau orang yang dimusuh sama, beza dia baris ni kita ubahkan, letak di atas mu'ada, orang yang dimusuhi. Nampak? Isim fa'il baris bawah, isim maf'ul baris atas.
Nak buat fi'il amar, cukup mudah fi'il amar. Kita ambil yu'adi, seperti mana step yang kita bagi tahu ada 2 step. Step yang pertama adalah buangkan huruf ya. Step yang kedua adalah buangkan huruf ilat di hujung, huruf ya juga. Jadilah adi. Ini fi'il amar. Bermusuhlah kamu. Boleh. Itulah step fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. Contoh, bagikan satu. Yuhaqqu. Okey. Step yang sama, kita nak buat isim fa'il. Isim fa'il adalah diletakkan mim depan. Buangkan dia, letak mim. Jadi muhaqqun. Isim maf'ul sama. Iaitu untungnya untuk fi'il mudha'af. Untuk fi'il mudha'af sama. Isim fa'il, isim maf'ul sama. Untuk fi'il amar, ini isim fa'il, isim maf'ul. Untuk fi'il amar sama juga, buangkan ya. Buangkan ya di hadapan. Kemudian macam mana fi'il amar dia? Haqqa. Haqqi. Tengok. Sarri la tu sarri. Okey. Boleh. Okey. Haqqa yuhaqqu. Step yang kedua, step yang pertama adalah dibuang ke huruf ilat. Step yang kedua adalah bariskan bawah haqqi. Okey. Itu je. Sebab apa dibariskan bawah? Itu jadi persoalan kita. Sebab apa dibariskan bawah? Sebab apa dibariskan bawah? Ya dibuang. Tak ada ya. Mana ya? Tak ada ya. Kita buat kertas kerja. Tuan-tuan kena. Sebab apa letakkan baris bawah? Menjadi persoalan kita sekarang. PN yang lain sama Cuma menjadi persoalan sebab apa diletakkan baris bawah haqqi. Haqqa yuhaq. Hajja yuhajju yuhajji. Sarra Okey. Haqqi. Sebab apa letakkan baris bawah ya? Di sini. Setahu saya yang sebenarnya haqqa, setiap yang bertanwin macam madda, yamuddu, mudda. Haqqa. Wallahu alam, semak balik, cek balik, insya-Allah kita akan bagi tahu pada masa yang mendatang. Seterusnya pada muka surat 32. Lagi kita akan habiskan di minggu terakhir hari Jumaat untuk hari ini. Dendangan lagu daripada pelajar kita insya-Allah. Bismillah. Muka surat yang ke-32. Terus. InsyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-32, buku Tasrif dan Ilal Al-Fatih. Okay, kita cuba zoom sikit. Lagi dekat.
Bismillah. InsyaAllah boleh cuba sama-sama. Okey. Tak nampak. Okey, kita cuba kasih jelas sikit Okey. أفعل يفعل إفعالا ومفعلا فهو مفعل وذاك مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل أفعل لا تفعل مفعل مفعل أبطال يبطل إبطالا ومبطالا مبطل وذاك مبطل أبطل لا تبطل مبطل مبطل أبطل لا تبطل مبطل مبطل أبعد يبعد إبعادا ومبعدا فهو مبعد وذاك مبعد أبعد لا تبعد مبعد مبعد أبعد لا تبعد مبعد مبعد أحسن يحسن إحسانا ومحسنا فهو محسن وذاك محسن أحسن لا تحسن محسن محسن أحسن لا تحسن محسن محسن أخرج يخرج إخراجا ومخرجا فهو مخرج وذاك مخرج أخرج لا تخرج مخرج مخرج أخرج لا تخرج مخرج مخرج أدخل يدخل إدخالا ومدخلا فهو مدخل وذاك مدخل أدخل لا تدخل مدخل مدخل أدخل لا تدخل مدخل مدخل أرسل يرسل إرسالا ومرسلا فهو مرسل وذاك مرسل أرسل لا ترسل مرسل مرسل أرسل لا ترسل مرسل مرسل أرشد يرشد إرشادا ومرشدا فهو مرشد وذاك مرشد أرشد لا ترشد مرشد مرشد أرشد لا ترشد مرشد مرشد أسقط يسقط إسقاطا ومسقطا فهو مسقط وذاك مسقط أسقط لا تسقط مسقط مسقط أسقط لا تسقط مسقط مسقط أفلح يفلح إفلاحا ومفلحا فهو مفلح وذاك مفلح أفلح لا تفلح مفلح مفلح أفلح لا تفلح مفلح مفلح أهلك يهلك إهلاكا ومهلكا فهو مهلك وذاك مهلك أهلك لا تهلك مهلك مهلك أهلك لا تهلك مهلك مهلك Alhamdulillah, kita telah selesai daripada af'ala yuf'ilu if'alan. Okey. Ini fi'il sahih yang mana wazan ni juga kalau tuan-tuan lihat di bawah tu ada sedikit nota, wazan ini kebanyakan membentuk makna me di awalnya dan kan di akhirnya. Kalau dakhala masuk, kalau adkhala masukkan. Kalau kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Okey Okey, baca kemudian kita lihat yang di bawah ni ada latihan. Banyaklah latihan di bawah. Ar-riya mubtilu daripada abtala yubtilu ibtal, maknanya isim fa'il. Yang kedua ab'id, jauhilah kanak-kanak. Jauhilah fi'il amar, bukan ab'ada. Sebab tak ada fa'il. Ab'id, fi'il amar dalamnya ada fa'il. Kemudian nombor 3, innallaha ma'al muhsinin. Muhsinin daripada ahsana yuhsinu ihsanan. Muhsin adalah ismul fa'il daripada ahsana yuhsinu, maksudnya orang berbuat baik. Akhrajallahul mu'minin, Allah Ta'ala mengeluarkan orang beriman. Nampak? Akhraja, ada fa'il bukan akhrij, sebab ada fa'il Allahu. Jadi di sini fi'il madhi,
Fi'il madhi akhraja yukhriju. Makna mengeluarkan, bukan keluar, mengeluarkan. La tudkhil, la tudkhil. Daripada adkhala yudkhilu, jangan kamu memasukkan. Bukan la tadkhul, la tadkhul jangan kamu masuk. La tudkhil, jangan kamu memasukkan kambing. Nampak daripada adkhala yudkhilu, bukan dakhala yudkhilu, bukan dakhala yadkhulu. Nombor 6, innaka laminal mursalin. Arsala yursilu irsalan wa mursalan fahuwa mursilun wa dhaka mursalun. Mursalun, nampak? Arsil la tursil mursalun mursalun. Arsil la tursil mursalun mursalun. Okey, jadi muhsinin atau mursalin adalah ismul maf'ul. Sesungguhnya kamu di kalangan orang-orang yang diutuskan menjadi rasul. Cukup sekadar itu untuk pengajian kita pada pagi ini. Tak sempat kita nak habiskan ni. Saya diarahkan untuk habiskan sesegera yang mungkin level 2 ni. Kalau boleh 1 minggu ada habis 1 level. Sekadar mana yang mampu. Sebarang ruangan komen kita alu-alukan, sama ada pengajian terlampau laju ataupun pengajian yang agak lambat, perlu dihabiskan secepat mungkin 1 level. Okey, dipersilakan, kita akan pertimbangkan komen tuan-tuan dan juga puan-puan, sekadar mana yang perlu, adakah perlu diterima sepenuhnya ataupun sebahagiannya. Okey, insya-Allah esok kita akan, pada hari Isnin nanti kita akan masuk af'ala yuf'ilu fi'il mudha'af dan juga af'ala yuf'ilu fi'il naqis dan juga af'ala yuf'ilu fi'il ajwaf. Ini semua term-term ni, af'ala yuf'ilu misal wawi, misal ya'i, semua term ni tuan-tuan perlu ingat dalam level yang pertama. Kerana banyak term yang kita perlu ingat pada level yang pertama, iaitu misal, naqis, ajwaf dan sebagainya. Okey, cukup sekadar itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita, boleh layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh juga melayari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Kemudian tuan-tuan boleh boleh refer balik pengajian yang telah lalu daripada level yang pertama untuk nahwu dan sorof, untuk pengajian teknik hadam dan faham kata dasar Al-Quran juga. Kita dah siri yang ke-100 lebih. Tuan-tuan boleh juga rujuk pada siri-siri yang sebelum ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Jadi tuan-tuan yang mengikuti pengajian kita, dialu-alukan tekan butang share supaya ramai mengambil manfaat, istifadah pengajian kita pada pagi ini. Dan juga sentiasa ada pelajar-pelajar baru yang baru mengikuti pengajian kita kerana mereka baru menemui page Facebook kita ataupun YouTube kita. Dialu-alukan tuan-tuan tekan butang share supaya ramai mengambil istifadah pengajian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah selepas 10 minit nanti kita akan terus kepada pengajian yang kedua, iaitu pengajian mengenai teknik kitab, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.